indikator buruh paksa. Yang pertama ialah salah guna kelemahan. Salah guna kelemahan ni maksudnya mangsa ni dia ada vulnerability, dia ada kelemahan dia. Contohnya dia tak boleh bahasa tempatan. Oleh sebab ada kekurangan berkomunikasi itu tak boleh, maka dia terpaksa bergantung dengan kan ataupun mangsa ni. Dan pemangsa ni akan exploit situasi itu. Kapsul Temu Bual Radio bersama-sama Encik Raimi bin Muhammad Ramli, penolong pengarah kanan Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia. Santai Tengah Hari bernama Radio. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali waktu ini menerusi program Grad TVET. Bersama-sama kita hari ini adalah Encik Abdul Halim bin Muhammad yang merupakan Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar, dan turut bersama kita juga hari ini adalah saudara Khairul Hamizi bin Talmi yang merupakan Pengarah Urusan Delta Electricon System yang merupakan alumni IKM Berseri Perlis menerusi talian Zoom sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, baik, terima kasih Encik Abdul Halim dan juga Khairul kerana sudi bersama kami menerusi program Grad TVET hari ini, di mana tajuk yang kita bawakan adalah Jutawan TVET, realiti atau fantasi. Sekejap lagi kita akan kupas lebih lanjut mengenai Jutawan TVET ni, tapi kita nak tanya dululah pada Encik Halim sebagai Timbalan Pengarah di IKM Berseri ya. Kalau boleh kongsikan sedikit apa serba sedikitlah mengenai IKM Berseri ni, apa antara program yang ditawarkan. Terus silakan. Alright, terima kasih kepada tuan penyampai. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasihlah pada Bernama Radio yang sudi memberikan kita laluan pada tampil untuk hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua pendengar, IKM Berseri dah wujud pada tahun 1993 lagi lah. Dan kini kita berusia lebih 28 tahun lah, 28 tahun. Dan kita lebih kepada TVET MARA yang benar. Dan kita memberikan khidmat sebenarnya di IKM Berseri kita ada 7 program, 4 program diploma. Yang itu diploma dalam bidang automotif, diploma dalam bidang kebalan, diploma dalam bidang elektrik lah, kompetisi elektrik. Dan juga kita ada 4 CJ kita, iaitu CJ Kejutaan Elektrik, CJ Mekatronik, CJ Marine dan juga CJ Penyaman Udara. Yang mana Cik Khairul Hamizi kita ni merupakan lepasan kita dalam bidang penyaman udara dan juga bidang elektrik lah. Itu sebuah ringkas tentang IKM Berseri, tuan. Okey, itu sedikit lah mengenai IKM Berseri, antara program yang ditawarkan. Antaranya ada juga program diploma dan juga program ijazah sarjana muda. Dan kita tahu ya Encik Halim, peranan dan juga keseriusan MARA dalam pendidikan TVET ini kita tak boleh nak sangkal lagi. Memang kita lihat banyak sebenarnya hasil-hasil lepasan TVET ni yang berjaya sekarang ini. Kalau boleh Encik Halim ceritakan sedikit apa antara hala tuju pendidikan TVET MARA khususnya di IKM Berseri sendiri. Alright tuan, terima kasih. Jadi bagi semua pendengar, di IKM Berseri kita fokus kepada bidang automotif dan juga kimpalan lah. Yang mana di mana kita punya lepasan kita apa dalam bidang apa mekanikal dan juga bidang automotif lah. Mana di situ kita dapat di dalam bidang automotif dan juga kimpalan, yang mana menghasilkan pelajar-pelajar kita yang cukup berkualiti lah. Yang paling fokus sekali adalah berkualiti lah. Sebab di IKM Berseri menekankan amali kita lebih kepada 70% dan teori 30%. Jadi kebanyakan pelajar kita ni memang insya-Allah kalau kata dia keluar ke industri ataupun dia jadi seorang usahawan, insya-Allah dia akan berjaya lah, sebab dengan kemahiran yang mereka ada, mereka cukup untuk menjadi insan yang ni lah, model insan yang cukup berguna pada negara kita. InsyaAllah. Okey, dan IKM Berseri juga membuktikan terhasilnya saudara Khairul Hamizi bin Talmi ni yang sekarang ni merupakan pengarah urusan Delta Electricon System, dan kita nak tahu lah Encik Khairul, bagaimana sebenarnya boleh memilih IKM Berseri untuk menyambung pengajian selepas SPM. Okay, Assalamualaikum. Saya Khairul Hamizi yang di mana kepada
yang kita tahu yang selepas daripada SPM, saya terus melanjutkan pelajaran saya lah kepada IKM Besri ni lah. Kita banyak IKM Besri ni banyak lah orang kata dia punya penlibatan dia dalam bidang kemahiran ni lah. Kita katakan dia banyak orang kata memberi faktor-faktor orang kata menarik banyak lepasan SPM untuk kita belajar lah. Saya sendiri pun orang kata banyak lah yang kita tahu daripada orang kata daripada mara-mara lah yang banyak memberi orang kata iklan-iklan di luar sana lah kita katakan. Berapa lama sebenarnya tempoh pengajian Khairul di IKM Besri dahulu? Okey, saya belajar di IKM Besri ni tempoh yang saya belajar kat sana daripada tahun 2009 tu ke 2007 ke tahun 2009. Kata dalam 2 tahun lah kita kata termasuk dengan praktikal lah. Okey. Sebabnya waktu tu saya masuk dalam bidang IKM Besri ni dalam bidang awalan tu dalam bidang kejuruteraan mekanikal pemanasan dan penunjukan lah. Pada tahun 2009 tu saya keluar lah, saya boleh dikatakan lah. Dan saya lepas daripada itu saya teruslah bekerja dalam beberapa tahun dan terus menjadi membuka bisnes ni lah untuk menjadi pemilik syarikat data electrical system ni lah. Syarikat saya ni ditubuhkan boleh dikatakan dalam tahun 2012 lah waktu tu. Boleh dikatakan tahun yang ke-9 dah lah yang saya terlibat lah dalam syarikat saya ni lah untuk ke tahun 2012 ni lah sampai sekarang ni lah boleh dikatakan 9 tahun lah. Okey, baik. Dan orang kata lama lah dalam bidang mara ni lah kita kata. Banyak memberi tunjuk ajar. Baik, itu perjalanan Khairul ya dari tempoh pengajian sehinggalah sempat masuk ke dalam industri dan seterusnya membuka perniagaan sendiri dan kini sudah hampir 9 tahun ya Delta Electrical System ni lepas tu dalam masa yang sama pun saya ada masuk dalam bidang elektrikal part time lah habis pada tahun 2019 lah dalam bidang elektrikal lah waktu tu. Di W2 lah orang kata banyaklah kemudahan mara ni daripada segi IKM ni. Betul. Banyak beri orang kata kelebihan lah kepada staff kepada pelajar-pelajar lah. Okey, kita dah lihat sendiri Khairul pun dah ada perniagaan sendiri ya. Nak tanyalah dekat Encik Halim kan, macam di IKM Besri sendiri memang ada menyediakan platform untuk pelajar-pelajar belajar perniagaan ataupun bagaimana sebenarnya? Okey, terima kasih kepada tuan penyampai. Sebenarnya di IKM Besri kita memang menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menyertai dan kita ada subjek keusahawanan. Subjek keusahawanan dan yang paling penting sekali bila kita belajar subjek keusahawanan ni, dia pelajar-pelajar kita terapkan dalam learning by doing. Okey. Belajar sambil tergalakkan program tu berlangsung dengan praktikal sebenar. Kita menggalakkan mereka menyertai perniagaan. Dan kita galakkan 100% pelajar-pelajar kita di IKM Besri ni mendaftar SSM. Mendaftar syarikat sendiri dan menjalankan perniagaan. Kita tak kisahlah perniagaan tu macam mana, tapi yang paling penting sekali dia berjalankan perniagaan dan dia mulakan sebab pembelajaran mereka start rancangan perniagaan, business plan, kemudian dia orang start untuk berniaga. Berniaga ni macam-macam lah di Facebook, di Instagram dan macam-macam media sosial yang dia orang jalankan lah. Dan so far kita galakkan dia orang dan kita galakkan dia orang berniaga ni tak kisah, yang paling penting dapat menjanakan pendapatan sebab kita lihat Mara sendiri mengadakan landscape dia daripada bidang pendidikan, bidang usahawan, pelaburan dan juga bidang khidmat pengusaha ni kita lengkap semua. Lepas dia keluar IKM Besri dia boleh dapatkan dana. Kalau dia tak cukup dana dia boleh dapatkan dana pada Mara. Kalau dia keluar daripada IKM Besri saja dia nak dapatkan khidmat nasihat, dapatkan pembudayaan, kursus-kursus latihan ni banyak. Jadi di situ kita
dari segi semua ni kita boleh comply semua. Tak ada masalah untuk pelajar kita masuk dalam perniagaan. Baik. Sebab IKM mesti dia ada syarikat dan dia ada say dia orang sendiri. Ada pelajar kita yang dapat sampai 2,000, 3,000 sebulan berdasarkan perniagaan mereka di media. Jadi itu saya katakan tadi, peranan kita learning by doing. Itu yang paling penting sekali lah. Okey. Sebab Marwah ni perniagaan dia memang lengkap semua. Faham. Menarik apa yang dikongsikan Encik Halim tadi. Itu yang saya katakan tadi. Itu yang saya katakan, tajuk kita pada hari ini cukup menarik. Apa menjadi jutawan ni fantasi atau realiti? Atau Sebabnya fantasi. realiti atau fantasi. Sebab ia boleh jadi realiti. Okey. Tak salah sebenarnya. Okey. Macam yang Encik Halim kongsikan, di MARA sendiri memang memberikan platform perniagaan ataupun keusahawanan untuk pelajar-pelajar, dan tadi pun Encik Halim ada katakan 70% adalah praktikal dan 30% adalah teori. Sebenarnya kalau boleh digambarkan bagaimana sebenarnya pengajian di IKM Bursary ini, kalau pendengar nak kalau boleh dikongsikan kepada pendengar dari segi fasiliti dan sebagainya. Alright, dari segi untuk makluman semualah pendengar Bernama Radio, kita di sini paling, kalau kita kelas diploma kita pun paling ramai satu kelas pun 20 pelajar. Dan di situ dapat fokus pada pembelajaran dan juga pengajaran yang diajar oleh pensyarah. Pensyarah kita juga semua berpengalaman. Dan rugilah kalau kata kita tak dapat gunakan praktikal ni sebaik mungkin. Satu yang merugikan. Itu sebabnya kalau saya katakan tadi, semua modal insan yang kita keluarkan, bila ke industri ataupun menjadi usahawan, mereka boleh menjadi insan yang cukup, boleh menjadi insan yang boleh lead satu usahawan itu sendiri, ataupun menjadi industri itu memang kita punya pelajar memang cukup bolehlah, tak akan mengecewakan industri, dan juga bila jadi usahawan tak ada masalah. Dan itu saya katakan, kemudahan kita memang kita lengkap lah di sini. Di Bursary ni Bursary ni popular. Sebab Bursary ni popular dengan buah harum manis. Jadi memang di sini tempat yang sesuai, kondisi yang untuk belajar, untuk kita belajar, dan juga kita menimba ilmu tu cukup kondisi. Baik. Tak ada masalah gitu. Menarik. Itu dari segi persiapan memang tak risau, fasiliti memang cukup di IKM Bursary, dan banyaklah program-program yang menarik untuk pendengar nak hantar anak ke IKM Bursary ke untuk pengajian di sana. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja bersama kami menerusi program Grad TVET, hari ini kita bersama dengan Encik Abdul Halim bin Muhammad yang merupakan Timbalan Pengarah IKM Bursary, dan saudara Khairul Hamizi bin Talmi yang merupakan pengarah urusan Delta Electricon System, dan beliau juga merupakan alumni IKM SIG. Dengan topik kita hari ini, jutawan TVET, realiti atau fantasi. Baik, kita nak tanya Khairul sendiri, sepanjang 9 tahun perniagaannya, mesti ada ups and down, cabaran sehinggalah hari ini. Kalau boleh dikongsikan apa antara rahsia kejayaan Khairul? Okey. Assalamualaikum. Khairul? Okey, teruskan. Silakan. Rahsia, okey. Mana yang kita kata tadi, rahsia kejayaan ni bukan kata senang lah. Kita kata setiap masakan pun mesti ada rahsia ya. Macam mana orang kata apa, masak sedap ke tak sedap pun kita kata resipi tu. Orang kata yang membuktikan kejayaan tu, orang kata apa, kejayaan ni orang kata produk daripada MARA ni lah. Orang kata resipi kita ni untuk adunan dia kepada orang kata alumni pesan TVET ni semualah. Kita katakan rahsia kejayaan saya ni sehingga tahap sekarang ni yang paling utama adalah sebagai seorang yang beragama Islam, kita wajiblah menjaga 5 waktu solat di awal waktu lah. Setelah itu doa dan restu kerja ibu bapa juga sangat penting lah dalam untuk kita berjaya mendapatkan keberkatan dalam hidup. Sebagai seorang usahawan, kita perlulah jadikan guru sebagai mentor lah, supaya dapat membimbing kita ke arah yang lebih baik lah. Kalau tak ada mentor ni pun, orang kata apa, kita pun tak ada guideline kita lah. Kalau kita langgar habis, yang mana kita kata tak ada cikgu ni, kita pun tak tahu yang mana mudah ataupun senang kita. Sebab kita pun peringkat awal nak belajar ni perlukan mentor. Mentor ni saya ni kebanyakan daripada pihak-pihak MARA lah, untuk jadi guideline lah.
Selain itu juga berusaha kepada matlamat yang betul dan sah, iaitu fokus melakukan sesuatu perkara tu lah. Perkara yang kita buat tu kiranya kena jelas lah. Walaupun kita nak buat perkara yang A ni, kalau boleh kita fokus pada A ni dengan lebih jelas dan lah. Perlu ada keberanian lah dalam untuk kita berniaga ni. Kalau berani tu maksudnya dalam perniagaan ni kita pun kena ada modal lah. Modal ni amat penting lah untuk perniagaan kita ni. Kalau kata berani tak ada modal pun tak boleh. Juga orang kata lah, kalau nak buat sesuatu pun kita memerlukan sikit sebanyak pun modal untuk permulaan lah kita kata. Tapi dalam keadaan saya ni banyak IKM ni bantulah daripada segi modal untuk berniaga awalan ni. Okey, baik Encik. Sikap yang seterusnya kita kena ada keikhlasan, jujur dan amanah lah dalam belajar ni untuk perniagaan ni lah. Seterusnya jika kita nak belajar ni, kita kena terusnya daripada pengalaman yang gagal tu untuk kita terus maju ke hadapan lah. Jika ada kita ada masa yang lebih, kita kena menuntut ilmu lah, iaitu orang kata apa, kursus-kursus ataupun yang saya kata tadi ni, upgrade kita punya ilmu ni lah, ikut kursus yang pendek itu part time lah untuk kita tingkatkan lagi skill-skill dan ilmu kita ni lah. Baik, itu untuk kita ikut zaman ke zaman lah kita kata. Okey. Itu antara rahsia kejayaan. Ada lagi Encik Khairul? Antara rahsia kejayaan. Dan sebenarnya saya boleh saya nasihat sikit kepada golongan beliau ni lah. Boleh. Orang kata apa, golongan beliau ni antara yang orang kata apa, perlulah orang kata apa, tonggak utama lah kita kata kan. Dalam pasukan pun orang kata apa, pemain-pemain yang orang kata fresh lagi lah. Beliau ni kan, salah satunya kita perlulah saya nasihat kepada apa, carilah ilmu terlebih dahulu lah sebelum melakukan sesuatu perniagaan ni lah. Carilah mentor yang sebagai guideline kita lah untuk terus kita berjaya. Buatlah sesuatu kerja dengan penuh keyakinan lah kita kata. Kepada adik-adik yang di luar sana selepas SPM tu, digalakkanlah untuk ikuti program TVET ni lah sebagai garis orang kata apa, untuk kita lanjutkan pelajaran kita ni. Saya syorkanlah kepada beliau untuk memilih IKM lah tempat untuk sambung pelajaran. Kerana di IKM lebih mendorong pelajar dalam keusahawanan. Di IKM staff dan pengajar boleh dikatakan semua berpengalaman luas dalam mendidik ni lah. Mendidik peniaga-peniaga orang kata apa yang nak mulakan perniagaan ni lah. Orang kata apa, tak handsome tak apa, janji ada kemahiran. Yang tu yang penting. Itu paling penting. Kata-kata hikmah dari Encik Khairul. Encik Khairul, nak tanya jugalah sikit, dalam tempoh pandemik COVID-19 ni kan, ada tak sedikit cabaran yang Encik Khairul hadapi? Okey, cabaran saya dalam pandemik daripada tahun lepas, alhamdulillah orang kata apa, lebih kepada kita lah sebabnya kebanyakan orang duduk di rumah, jadi orang memerlukan orang kata apa, aircon ni lah. Panas apa semua ni lah, sebabnya orang duduk rumah. Kepanasan tu menyebabkan kita pun orang kata apa, sampai kadang-kadang tak cukup staff lah untuk pergi buat kerja ni apa semua ni. Maknanya sambutan tu amat menggalakkan lah dengan cocok keadaan sekarang. Jadi tak ada masalah ya Encik Khairul dalam tempoh pandemik ni. Lagi banyak sebenarnya, ada hikmahnya lah. Setakat lah ni ada hikmah untuk ekonomi ni dan electrical ni bagus lah. Okey, baik. Untuk pandemik ni. Okey, kita nak beralih pada Encik Halim, nak berikan saranan pada para pendengar khususnya pelajar-pelajar lepasan SPM ni untuk memilih bidang TVET ataupun khasnya nak masuk IKM bursary ni, bagaimana caranya? So terima kasih kepada tuan penyampai. Sebenarnya dalam landscape pendidikan MARA ni kita lihat, kalau kata bidang teknikal ni kita bermula pada GIAT MARA lah. GIAT MARA, kemudian pada yang mana yang seterusnya pada peringkat diploma ni lebih kepada Institut Kemahiran MARA dan juga Kolej Kemahiran Tinggi MARA serta MDRL lah.
dan kemudian ijazah kita boleh lanjutkan ke Universiti Kuala Lumpur. Jadi landscape pendidikan Mara ni cukup lengkap. Jadi tak ada isu kita tak boleh masuk lah. Jadi bagi saya peluang TVET Mara ni cukup hebat dan gunalah apa bagi lepasan SPM, pertimbangkanlah sebaik mungkin untuk kita memasuki TVET Mara ni. Sebabnya kita nak menghasilkan insan yang berkualiti. Lepasan kita mesti berkualiti. Itu saya katakan tadi, bila kita lebihkan kepada amali, kita nak hasilkan end product tu kualiti. Dan juga pada TVET Mara ni, untuk kemasukan saya rasa semua boleh tengoklah. Macam di IKM Anniversary, pengambilan Jun masih lagi berlangsung dan bolehlah rujuk kepada semua Facebook rasmi IKM, KKTM, MJI dan juga semua pusat teknikal, pusat-pusat pendidikan Mara ni. Sebabnya peluang di Mara ni cukup lengkap. Landscape kita start daripada pendidikan, kemudian kita boleh pergi kepada keusahawanan dan kita sebenarnya nak menghasilkan bukan setakat job seeking, tapi kita nak menghasilkan job creator. Macam IKM Berseri 28 tahun dah kita berada di bumi Berseri ini, kita dah banyak menghasilkan usahawan-usahawan yang menjadikan job creator. Target kita untuk membantu negara ni dengan menghasilkan job creator, bukan job seeker saja. Jadi macam contoh kita pada ini, Cik Hamizi kita ni merupakan job creator, pekerja dia pun ramai. Dan kita nasihatkan, kita maklumkan pada adik-adik di luar sana tu supaya memilihlah TVET Mara ni sebagai satu bidang selepas SPM, dan kita harap dengan masuk kepada TVET Mara ni belajarlah sebaik mungkin dan jadilah model insan yang penuh dengan ilmu di dada dan membantu negara kita pada masa yang akan datang. Sebab yang paling penting kita nak menjadi job creator, itu je. Itu yang paling penting. Kita beri peluang pekerjaan untuk mereka yang memerlukan kerja. Bukannya kita saja mencari kerja, kita buka peluang pekerjaan untuk mereka yang memerlukan. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdul Halim dan juga saudara Khairul Hamizi atas perkongsian menerusi program Grad TVET kita hari ini. Diharapkan apa yang dikongsikan tadi sedikit dapat membantu kita. Untuk mereka yang tak tahu arah hala tuju selepas-lepasan SPM, anda boleh consider untuk masuk dalam program TVET, dan sedikit kisah perkongsian Khairul tadi dalam perniagaan beliau, dan diharapkan memberikan inspirasi lah untuk saya sendiri dan juga semua pendengar Bernama Radio. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, stay safe ya. Okey, stay safe. Okey, baik, itu dia tadi kita baru saja bersama dengan Encik Abdul Halim bin Muhammad yang merupakan Timbalan Pengarah IKM Berseri, dan saudara Khairul Hamizi bin Talmi, Pengarah Urusan Delta Electricon System yang merupakan alumni IKM SIG, dengan tajuk kita Jutawan TVET Reality atau Fantasi. Dan untuk mereka, untuk pendengar yang berminat untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang KKTM, Mara Japan Industrial Institute MJII dan juga IKM sendiri, pengambilan untuk sesi pengajian Mei 2021 telah pun dibuka, dan nak dapatkan maklumat lanjut boleh layari www.tvetmara.edu.my atau boleh saja hubungi di 0139498063. Untuk itu sahaja untuk program Grad TVET kali ini. Jadi terus dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.